Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah Undang-Undang Komunikasi Dr. Nur Aziah binti Abdullah. Seterusnya, sahabat-sahabat kumpulan Excellent. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan kumpulan bagi tajuk Gejala Pornografi menyumbang kepada berlakunya LGBT dalam kalangan rakyat Malaysia. Kami memilih tajuk kes berkaitan perlakuan tidak bermoral. Untuk tugasan ini, kami telah memilih dua artikel, iaitu artikel pertama, kajian berkenaan dengan LGBT, dan kajian kedua adalah berkenaan dengan ketagih pornografi. Daripada kedua-dua jurnal ini, kami telah menjadikan satu tajuk, iaitu gejala pornografi menyumbang kepada berlakunya LGBT dalam kalangan rakyat Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, pada pertemuan ketiga, kita telah belajar berkenaan dengan perlakuan tidak bermoral pada bab 7. Jadi hari ini, kumpulan kami akan membentangkan dan mengupas berkenaan dengan tajuk ini. Bagi tajuk ini, kami berempat, iaitu saya, Muhammad Firdaus bin Tukiman, Encik Muhammad Hanafi, seterusnya Nur Syahira dan Nur Anissa. Tanpa membuang masa, saya menjemput presenter yang seterusnya untuk membentangkan slide yang seterusnya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Nama saya Nur Syahira binti Abdul Aziz, nombor matrik 268581. Okey, hari ini saya akan bentangkan iaitu apa itu pornografi. Okey, pornografi ialah perkataan yang berasal daripada pornia, iaitu perkataan diambil daripada Greek yang bermaksud pelacur. Okey, pornografi iaitu bahan bertulis atau visual yang mampu merangsang seseorang individu yang menuju kepada keinginan untuk seksual. Ia akan bahan tersebut dia akan menaikkan nafsu seseorang individu yang membaca dan memerhati bahan yang dikeluarkan tersebut. Okey. Bahan ini membuatkan individu terlibat dalam ketagihan dan apabila seseorang individu tu melihat atau menonton bahan yang berunsur pornografi, ia akan membuatkan individu tersebut ketagihan. Okey. Poin yang kedua iaitu LGBT. LGBT ini adalah singkatan daripada lesbian, gay, bisexual dan transseksual atau transgender, iaitu yang membawa kepada hubungan sejenis. Hubungan ini dia merujuk kepada liwat, penukaran jantina, iaitu yang dikenal pasti sebagai maknyah, pondan, dan di luar tabi'i, iaitu hubungan sesama sejenis lah, kira hubungan sejenis. LGBT ini telah lama bertapak di Malaysia, iaitu daripada tahun 1980-an lagi, dan dia bukanlah sebagai satu jenayah yang baru dikenal pasti. Okey, seterusnya merujuk kepada gambar lah. Kita lihat lesbian merujuk kepada perempuan, hubungan sejenis perempuan sama perempuan. Gay merujuk kepada hubungan sejenis lelaki dan lelaki. Bisexual dia merujuk kepada hubungan terangsang. Dan transgender adalah perubahan jantina, iaitu lelaki merubah jadi perempuan. Okey, terima kasih. Saya Muhammad Firdaus bin Tukiman, nombor matrik 268487, berkenaan dengan huraian isu dan akta berkaitan. Okey, kes pertama adalah berkenaan dengan LGBT. Pada tahun 2011, isu seorang pelajar Malaysia, iaitu Arif Alfian, yang telah berkahwin dengan pasangan yang berasal daripada Irish, iaitu bernama Jonathan di Ireland. Isu ini adalah merujuk kepada homoseksual yang berlaku di antara seorang lelaki dengan pasangan lelaki. Seperti yang kita sedia maklum, isu ini sangat menggemparkan bagi negara kita, khususnya kerana Arif Alfian adalah seorang Melayu dan beragama Islam. Ini merupakan perbuatan yang tidak bermoral kerana telah sampai ke tahap berkahwin sehingga diketahui umum perkara ini. Ia juga melibatkan soal maruah negara dan menyentuh berkenaan isu agama Islam. Seterusnya, isu kedua adalah berkenaan dengan pornografi. Kanak-kanak lingkungan umur 10 hingga 17 tahun yang masih sekolah
mencatatkan kira-kira 80% bagi menonton pornografi dengan sengaja mengikut kajian yang telah dilakukan oleh Malaysian Agency Pornography iaitu pada tahun 2018. Hakikatnya, secara tidak langsung hal ini membawa kepada detik permulaannya terjemusnya kepada gejala LGBT secara tidak langsung. Ini kerana mereka yang masih alam persekolahan melihat kepada apa yang ditonton sehingga melampaui batas dan fitrah semula jadi. Setengah mereka merasakan gairah dengan menonton aksi saum sejenis dan terikut dengan perwatakan lembut bagi lelaki sama lelaki dan perempuan sama perempuan. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan akta yang berkaitan. Okey, seperti yang kita pelajari pada bab 7 berkenaan dengan akta-akta berkaitan pelakuan tidak bermoral dan kelucahan, terdapat Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, terdapat Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Seterusnya adalah akta yang seterusnya adalah berkenaan dengan Akta Mahkamah Syariah dan Akta Komunikasi Multimedia 1948. Mengikut kajian kes ini, jika kita lihat pada Akta Mahkamah Syariah, hukuman dikenakan adalah bagi kesalahan LGBT ini, hukumannya masih lagi dalam perbincangan, tapi dalam Seksyen 355 akta ini disertakan pasal denda sebanyak RM5,000, 6 kali sebatan dan penjara selama 3 tahun. Ini adalah berkenaan dengan LGBT lah. Okey, sekian, terima kasih. Okay, so seterusnya kita akan masuk kepada faktor-faktor berlakunya LGBT dan pornografi. Okay, bila kita lihat terdapat 5 faktor yang berlakunya kecenderungan ke arah LGBT dan pornografi. Okay. Faktor yang pertama yang boleh dilihat iaitu faktor daripada persekitaran sekeliling yang mendorong seseorang individu terlibat dalam gejala LGBT ini. Okay, perkara ini dilihat sekeliling, ramai rata-rata sekeliling yang memberi dorongan dan sambutan yang menggalakkan kepada golongan individu seperti ini. Seerti kata apabila kita lihat seseorang mempunyai pasangan lelaki dan sejeniskan LGBT iaitu hubungan sejenis, dia tidak diambilkan tindakan apa-apa dan malah rata-rata masyarakat lebih cenderung ke arah perkara tersebut. Jadi dapat dilihat kat sini tiada halangan kepada individu seperti ini ataupun rintangan yang untuk mereka hadapi daripada berlakunya untuk meneruskan hubungan tersebut. Jadi walaupun dalam masyarakat, dalam undang-undang Malaysia terdapat akta yang mengambil tindakan ke atas perkara sebegini, tapi kurang diberi perhatian lah menyebabkan mereka ini terus cenderung dan memberi galakan yang lebih kepada masyarakat lain. Dan seterusnya iaitu kurang penghayatan agama dan kurang didikan daripada pemantauan daripada ibu bapa. Okey. Perkara ini sebenarnya ia berlaku daripada keluarga, iaitu dalam isi rumah. Bermaksud tiada didikan yang seharusnya yang diberikan daripada ibu bapa. Maksudnya kat sini rata-rata mereka ni kurang mendapat didikan daripada dan pemantauan daripada ibu bapa lah. Daripada rumah lagi mereka ni bebas nak buat apa-apa. Jadi menyebabkan kurang pemantauan, jadi diorang mengambil tindakan LGBT ini untuk menarik perhatian, mendapatkan perhatian daripada masyarakat luar, daripada ibu bapa mereka dengan melakukan jenayah seperti ini. Okey. Faktor yang ketiga iaitu pengaruh daripada rakan-rakan yang telah terjebak dalam jenayah ini. Maksudnya daripada sekolah mereka ni ada segelintir yang memang lembut daripada azali, maksudnya daripada lahir memang diorang dah perwatakan lembut. Maksud lelaki yang perwatakan lembut. Jadi bila diorang melihat perwatakan yang dibawa
tiada mendapat apa-apa rintangan, maksudnya halangan daripada sekolah, masyarakat. Jadi mereka tertarik untuk mencuba kerana melihat generasi sekarang ni dia cenderung kepada mencuba sesuatu yang baru. Jadi apabila mereka melihat dan mereka berminat untuk mencuba penukaran jantina, itu yang membuatkan uh, perkara ini berlaku. Okey. Jadi seterusnya iaitu keselesaan dan kefahaman budaya kehidupan mereka. Apabila mereka ni dah selesa dalam kehidupan mereka, iaitu lelaki bertukar berjantina seperti perempuan, jadi mereka dah selesa dengan kehidupan mereka. Mereka merasakan yang mereka buat tu hak diorang. Okey. Apa yang aku nak buat aku pun suka. Jadi benda tu membuatkan salah lah di sisi undang-undang dan tanggapan masyarakat, membuatkan mereka ini macam tidak hormat kepada agama, especially Malaysia adalah negara Islam. Jadi dengan perwatakan yang dibawa menunjuk kepada negara luar, itu adalah tidak baik lah untuk melihat persepsi dan imej negara. Okey. Untuk faktor yang seterusnya iaitu berlakunya kecelaruan jantina. Okey, perkara ini sememangnya ada, iaitu ada yang yang dia memang lahir dia mempunyai dua jantina. Dan dalam Islam pun tidak menggalakkan, maksudnya dia merujuk kepada di mana sesuatu jantina itu diberatkan. Kalau andai kata lelaki dilahirkan sebagai dua jantina, dan jika dia lebih berat kepada perempuan, hendaklah dipilih sebagai perempuan. Kalau dia lelaki, dipilih sebagai lelaki. Jadi dekat sini kita perlu melihat ke arah lebih banyak kecenderungan dia lah. Andai kata kalau benda tu dia daripada ibu bapa juga. Kalau ibu bapa mendapat melahirkan anak yang mempunyai dua jantina, kalau dia memilih untuk sebaliknya, dia akan menjadi salah satu punca untuk anak tersebut terlibat dalam proses dalam jenayah yang LGBT ini. So yang tu sekian daripada saya, faktor yang berlakunya dan LGBT. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Saya Nur Anissa binti Zaini, nombor matrik 268547. Okey, hari ini saya nak bentangkan tentang peranan akta yang berkaitan dengan isu kami lah. Dengan tajuk kami. Jadi, okey, sekarang sentuh pada pasal isu LGBT. Okey, semua sedia maklum pasal LGBT ni tengah panas dekat Malaysia lah. Okey, tapi dalam pada masa yang sama tak ada lagi mana-mana undang-undang yang spesifik ataupun khusus yang digubal oleh badan-badan legislatif. Tapi kalau kita tengok daripada sudut macam akta undang-undang sivil. Undang-undang sivil adalah beberapa akta yang boleh kita kaitkan. Antara dia adalah Akta Hasutan 1948, Akta Kesalahan di Luar Negara 1976, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Okey, dan lain-lain lagi lah akta yang difikirkan munasabah lah untuk kes-kes ni lah, kes-kes seperti LGBT ni lah. Okey, kalau kita tengok peranan yang pertama kat sini adalah untuk mengkaji dan lihat daripada pelbagai sudut. Okey, kalau kita tengok pasal berkenaan isu Siti Kasim. Siti Kasim dia buat perhimpunan bersama kaum dia lah, iaitu kaum LGBT lah kan. Jadi kat situ memang membangkitkan kemarahan daripada pelbagai pihak. So dekat situ memang ada huru-hara, kucing kacir lah, memang so akta ni memang penting lah kan. Kalau tak ada akta ni, negara kita akan jadi macam mana? Macam tu. Okey, yang kedua kita tengok
dia punya peranan adalah untuk jadi satu titik tolak terhadap kepada undang-undang dalam mencegah sesuatu perkara yang bertentangan dengan kita punya perlembagaan. Okey, macam contoh dia kita dapat tengok Akta 559, iaitu Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997. Di bawah Seksyen 25 iaitu kesalahan meliwat. Okey, kesalahan musahakah ataupun hubungan sama jenis iaitu gay ataupun lesbian. Okey, ada juga di bawah Seksyen 29 iaitu perbuatan yang tidak sopan di tempat awam yang bertentangan dengan hukum syarak lah. Okey. Dan yang ketiga, peranan akta ni akan menjadi satu garis panduan di mana sesuatu denda dijatuhkan atau disabitkan kepada pesalah, tetapi mengikut enactment dan ordinan yang termaktub dekat dalam perlembagaan, dalam akta lah. Okey, kalau kita tengok kat sini, kalau kesalahan di bawah Seksyen 25 dan 26 lah dalam Akta Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 dah tetapkan hukuman atau sabitan kesalahan kepada pesalah iaitu denda tidak lebih RM5,000 ataupun penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. So dekat sini kita tengoklah memang akta ni jadi satu garis panduan. Kalau tak ada akta ni, so macam mungkin pesalah tu akan terlepas daripada hukuman ataupun pesalah tu akan dapat hukuman yang tidak setimpal. So memang tak baguslah kan. So sepatutnya bila dia buat kesalahan, lagi-lagi dia bertentangan dengan hukum Islam, sepatutnya memang hukuman tu adalah seberat-beratnya lah. Okey, so itu sahaja daripada saya. So saya serahkan kepada rakan yang lain untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hanafi bin Abdul Latif, nombor matrik 268452. Okey, sampailah kita kepada cadangan bagi mempertingkatkan penguasaan undang-undang dalam komunikasi. Okey, pertamanya, apa yang kita dapat lihat, mengkaji kaedah terbaik bagi mengawal penggunaan Virtual Private Network atau juga dikenali sebagai VPN server. Okey, sekarang ni orang nak tahu apa tu VPN server. Kes yang melibatkan gangguan seksual ni berpunca daripada internet. Apa yang kita tahu kan, remaja ataupun mana-mana golongan mudah untuk akses. Sekarang ni kerajaan melalui tadi TM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia cuba menyekat. Tapi dengan adanya VPN ni, satu aplikasi yang tersebar luas melalui Google Play Store ada, melalui apps Apple Store, kita boleh dapat secara percuma. Install dalam kita punya handphone ataupun kita punya laptop, kita boleh akses laman-laman web yang terlarang ni. Contoh macam Pornhub dan sebagainya lah. Macam tu juga yang kerajaan cuba blok laman-laman web yang melibatkan pelaburan. Pelaburan-pelaburan yang tak sah ni. Tapi dengan adanya VPN ni, tetap laman web ni masih boleh diakses secara sedar atau kerajaan tak sedar. Jadi langkah yang terbaik, kerajaan perlu mencari satu solution supaya VPN server ni dapat disekat. Kedua, kerajaan juga perlu mengkaji dan membuat pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia. Seperti yang kita tahu, Akta Komunikasi dan Multimedia ni dah start wujud sejak 1988. Ya, kita akui ada pelbagai tambah baik yang dilakukan oleh pihak kerajaan, tetapi tidak secara menyeluruh. Dengan keadaan peredaran teknologi yang ada sekarang ni, perlu ada satu tindakan ataupun pindaan secara menyeluruh dan drastik bagi mengikuti peredaran zaman, agar
segala aktiviti-aktiviti yang dalam internet, multimedia, online ni semua dapat diatasi dengan secara relevan mengikut akta yang fresh, yang baru. Seterusnya melibatkan hukuman dan jumlah denda yang dikenakan adalah tidak relevan dan perlu diperhalusi. Apa yang kita dapat lihat, tiap-tiap kali sesuatu kesalahan dilakukan melibatkan komunikasi dan multimedia ni, denda yang dikenakan rendah. Lebih kurang sekitar 20,000 ke bawah. Ada yang melibatkan sehingga 1 juta. Jarang kita tengok orang yang kena. Terutama sekali, hukuman ni melibatkan ahli-ahli politik dan orang-orang kenamaan. Biasa-biasa benda-benda yang viral ni kebanyakannya melibatkan orang-orang berpengaruh. Tapi bila benda ni di kertas siasatan dibuka oleh pihak polis, kita tak dapat tahu kesudahan kes tersebut. Last senyap macam tu je. Jadi benda ni perlu tindakan yang lagi relevan, yang lagi wajar terhadap pesalah ataupun tertuduh. Yang keempat, tertuduh yang didapati bersalah dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya perlu disiarkan secara meluas di media sosial. Tujuan utama setiap kesalahan ataupun tertuduh yang didapati bersalah, kita minta disebarkan secara meluas di dalam televisyen, di TV, supaya rakyat tahu apa benda yang berlaku. Sekurang-kurangnya apa-apa akta kesalahan yang berlaku tu takkan diulang oleh rakyat, dan ini menjadi satu iktibar supaya ada situasi-situasi yang orang lain nak terlibat jadi takut. Jadi sebagai satu pengajaran lah pada mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Seterusnya, kerajaan dengan kerjasama ibu bapa menekankan didikan agama yang secukupnya dalam sistem pendidikan sekolah-sekolah dan universiti di seluruh negara. Terutamanya, pertama sekali, apa-apa benda pun melibatkan didikan agama, sasiah diri ni semuanya bermula dari rumah. Ibu bapa perlu ada sentiasa mengambil tahu perkembangan anak-anak, apa benda yang anak-anak lakukan di rumah, aktiviti harian mereka, apa benda pergaulan mereka di luar, di dalam rumah, dengan siapa mereka berkawan. Begitu juga dengan kerajaan. Kerajaan telah melakukan pelbagai tindakan menyusun sistem-sistem pendidikan yang ada sekarang ni untuk membantu pelajar dalam agama. Tapi setiap benda yang dilakukan perlu ditambah baik dari semasa ke semasa dengan penglibatan ibu bapa dan pihak sekolah dan universiti. Jika pihak sekolah dan universiti je yang mengatur semua silibus-silibus pendidikan melibatkan sasiah diri dan keagamaan ni, tapi pemantauan daripada ibu bapa di rumah tak ambil kisah tentang anak-anak, gejala-gejala negatif seperti LGBT dan sebagainya ni tetap akan berlaku. Seterusnya yang keenam, memperkasakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Suruhanjaya ni satu Suruhanjaya yang agak mencabar sesiapa yang berada di dalam Suruhanjaya ni. Perlu diperkasakan Suruhanjaya ni dari masa ke semasa kerana teknologi sentiasa berubah. Mungkin 10 tahun yang dulu kaki tangan yang masuk dengan teknologi yang ada sekarang ni sudah agak jauh ketinggalan. Jadi perlu ada latihan-latihan yang terkini dan sentiasa ditambah baik dari masa ke semasa supaya setiap pegawai mempunyai mantap dari segi ilmu dan kecekapan dalam bidang teknologi dan rangkaian internet. Melantik setiap-tiap pelantikan, seterusnya tiap-tiap pelantikan pegawai-pegawai baru perlulah mempunyai kemahiran dari dalam bidang akademik, dalam bidang teknologi maklumat dan rangkaian network. Supaya latar belakang yang macam ni yang kita perlukan untuk membangunkan lagi Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Kerajaan juga perlu memperuntukkan dana secukupnya kepada Suruhanjaya ni, melengkapkan mereka dengan teknologi, alat-alat teknologi, komputer-komputer perisian yang canggih bagi mengesan dan mengakses
dengan lebih cepat aktiviti-aktiviti kesalahan-kesalahan mengakses laman web yang tak sepatutnya dapat dikesan dengan lebih cepat dan dapat diblok. Itulah saja yang pandangan dan cadangan bagi mempertingkatkan penguatkuasaan undang-undang dalam komunikasi. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan slide beliau. Terima kasih. Sebagai kesimpulannya, perilaku tidak bermoral terlalu banyak berluasa di negara kita. Berbagai masalah sering berlaku, sama ada ianya diketahui umum mahupun tidak. Jadi kesimpulannya, pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan khususnya bagi membendung gejala ini dari terus berlaku. Namun, di peringkat dalaman, naluri masyarakat sendiri belum sedar dengan kesalahan yang dilakukan. Ini berpunca daripada peringkat awal, mungkin di rumah, ibu bapa tidak memantau anak-anak, memberikan telefon bimbit pada usia 6 tahun dan tidak mengawal. Disebabkan tiada kawalan yang ketat, anak-anak telah sampai ke tahap tengok pornografi. Mak ayah tak tahu. Itu punca. Okay? Dan satu lagi, tindakan serius perlu diambil oleh pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan golongan-golongan ini sedar akan kesalahan yang dilakukan. Jika kita rujuk kepada poin ini, pihak berkuasa, contohnya pejabat agama, bahagian multimedia, kita ada jabatan-jabatan kerajaan yang khusus yang bertanggungjawab bagi memastikan perkara ini tidak berlaku, khususnya pada peringkat awal remaja dan seterusnya membawa sehingga ke dewasa sehingga boleh terjerumus kepada LGBT. Jadi diharap tajuk ini dapat kita sama-sama pelajari, okay, dan kita ambil perhatian yang khusus tentang kesalahan dan hukuman yang akan diterima kepada kanak-kanak yang melihat pornografi yang akhirnya menjadi LGBT. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.